jawab dengan pendek. Untuk makluman anda yang berhormat, kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memahami akan kekangan kewangan yang dihadapi oleh golongan P40 dan belia untuk mendapatkan lesen memandu di Institut Memandu. Atas keprihatinan tersebut, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan telah memperuntukkan sebanyak 4.7 juta ringgit bagi program My Lesen tahun 2023 yang telah memanfaatkan 13,000 peserta daripada golongan B40 dan belia untuk mendapatkan lesen yang sewajarnya secara percuma dan seterusnya membuka peluang pekerjaan di dalam sektor gig ekonomi, pengangkutan awam dan pelancongan. Sehingga 19 November 2023, jumlah peserta yang telah berdaftar di IM bagi mendapatkan lesen terlibat secara percuma adalah sebanyak 9,994 peserta. Program ini bertujuan untuk menjadi pemangkin kepada golongan B40, khususnya ketua isi rumah untuk menjana pendapatan melalui manfaat lesen yang diperolehi daripada inisiatif ini, di samping memberikan kesedaran mengenai peraturan dan aspek keselamatan jalan raya melalui kehadiran ke sesi kelas, latihan dan ujian. Individu yang berminat akan dikendaki menjalani program ini selama 3 hingga 5 bulan dengan kerjasama Institut Pemandu di seluruh Malaysia bagi tujuan sesi latihan, kelas dan ujian. Terima kasih. Hulu Selangor. Terima kasih YB Menteri. Soalan saya tambahan ini berkait dengan warga asing sebenarnya yang memandu tanpa lesen dan saya yakin mereka ramai yang tak ada lesen. Dan saya cuma ingin jawapan daripada YB Menteri, apakah tindakan yang boleh diambil oleh warga asing sebab apabila berlaku aksiden memang jadi masalah besar. Dan saya just nak tahu je apakah tindakan daripada kementerian mengenai warga asing yang tidak ada lesen, aksiden dan sebagainya. Terima kasih. Betul. Saya nak tanya balik kepada Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat mencadangkan supaya kita lesenkan warga asing ini? Ya, tidak. Saya tidak maksud begitu. Saya perlukan tindakan. Apakah tindakan daripada kementerian? Kalau tindakan penguasaan lah. Tindakan penguasaan dijalankan sepanjang masa oleh pihak polis, pihak CPJ. Dua-dua pihak penguasaan ini di atas Undang-Undang Jalan Raya, kita kuasakan undang-undang. Dan kalau ada sekatan-sekatan jalan raya, kita melihat kalau ada pemandu-pemandu yang dilihat mungkin bukannya warga tempatan, dia boleh diberhentikan dan dikuasakan undang-undang. Jadi akan disaman dan sebagainya. Jadi walaupun kita menjalankan penguasaan, sudah tentu kadang-kala tidak dapat kita pastikan semua mematuhi peraturan tersebut. Dan ada juga di kalangan warga asing yang memandu dan kadang-kala kalau terlibat dalam kemalangan jalan raya, pelbagai kesan sampingan akan timbul. Jadi itu juga merupakan satu dilema yang kita hadapi. Pada satu pihak, kita tak bersetuju untuk melesenkan mereka. Tetapi pada masa yang sama, sudah tentu ramai warga asing di negara kita. Kalau yang mungkin dia terlibat juga dalam pemanduan kereta dan sebagainya, termasuk juga kenderaan-kenderaan perdagangan. Namun begitu, penguasaan yang tegas sentiasa diambil. Terima kasih. Batang lupa. Terima kasih pada Puan Speaker. Berkenaan dengan program My Lesen yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, saya berterima kasih kepada pihak kementerian kerana di kawasan saya Batang Lupa hampir 2,000 peserta yang telah mengikuti program My Lesen ini. Tapi saya ada soalan, pertanyaan saya adalah boleh tidak pihak kementerian untuk memansuhkan keseluruhan kos untuk program My Lesen ini, memandangkan pada masa sekarang peserta yang ingin menyertai My Lesen ini dikenakan bayaran oleh IM yang terlibat, iaitu sebanyak 250. Apakah pihak kerajaan merancang untuk memansuhkan dan pihak kerajaan menanggung subsidi untuk program My Lesen ini? Terima kasih. Yang Berhormat, yang pertamanya, program My Lesen B2 ini memang percuma. Tapi dia hanya kepada golongan sasaran saja, iaitu kepada kumpulan B40. Seperti yang saya nyatakan, untuk tahun 2023 ini, 9,000 orang telah mendapat 9,994 orang telah pun mendapat dalam program My Lesen ini. Dia ada juga sebahagian, walaupun keseluruhannya 13,000, sebahagiannya untuk GDL dan juga PSB dan sebagainya. Untuk B2 ini, memang kalau kita nak hapuskan keseluruhan dan menanggung keseluruhannya, implikasi kewangannya cukup besar. Tetapi pada tahun hadapan, kita nak memperbesarkan lagi ataupun memperluaskan lagi program B2 ini kepada lebih ramai peserta dengan memberikan bayaran secara percuma.
iaitu kita akan mencari pendekatan bagaimana kita dapat menampung perbelanjaan tersebut. Jadi tahun depan kita akan cuba menambah bilangan peserta yang mendapat B2 secara percuma ini. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan.